Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita senantiasa dalam limpah rahmat Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, inayah untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Moga Allah mengurniakan kepada kita semangat yang kuat. Moga Allah kurniakan kepada kita rezeki untuk kita melipat gandakan ibadah kepadanya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung bacaan hadis daripada kitab Arba'un Hadithan fi Uddatil Muslim fil Bala wal Waba. 40 hadis sebagai perisai seorang Muslim dalam menghadapi bala dan juga wabak. Kitab ini dikarang oleh Dr. Fadil bin Khalaf Al-Hummadah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam beberapa siri yang telah kita lalui dalam perlis mengaji ini, dalam kita berkongsi hadis-hadis yang telah disusun oleh penulis, kita telah sampai kepada satu bab yang kalau boleh saya sebutkan bab dari segi pencegahan wabak, pencegahan daripada penyakit yang kita kata berjangkit. Baik, kalau tuan-tuan perempuan kita ingat kembali, kita imbas kembali apa yang telah kita sentuh, hadis-hadis yang telah kita baca daripada awal kitab sehinggalah ke saat ini. Pertamanya kalau kita perhatikan antara hadis-hadis yang telah kita baca menitik beratkan tentang tawakal kepada Allah, penggantungan kepada Allah. Hal ini menunjukkan dalam kita membenting diri kita daripada wabak, daripada bala Allah, maka tawakal itu memainkan peranan yang sangat penting. Tawakal ini sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di awal kelas terdahulu. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Jadi apa juga kesulitan kita, apa juga penderitaan, sakit yang kita tanggung, kesusahan yang kita hadap, jika kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tawakal yang diiringi dengan usaha yang semaksimum mungkin. Selama usaha tersebut tidak menyalahi syariat, kita berusaha sebaik mungkin, lalu kita serahkan urusan kita, kita serahkan diri kita kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Maka pada hadis-hadis yang pertama ini menekankan tentang orang yang menghadapi bala, musibah, ujian daripada Allah, penggantungan kepada Allah itu adalah sangat penting. Kepercayaan kita kepada Allah itu adalah sangat penting. Malah kepercayaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, inilah satu-satunya syarat untuk kita mendapat kejayaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan dalam kita bertawakal kepada Allah, sangat penting untuk kita senantiasa menjaga hati kita ini daripada berburuk sangka kepada Allah. Daripada kita merasakan Allah itu zalim, Allah tidak mendengar doa kita. Kenapa Allah melakukan aku begini. Maka perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran negatif sebegini sangat-sangat penting untuk kita jauhkan daripada hati kita, daripada kotak fikiran kita. Senantiasalah berbaik sangka kepada Allah. Kerana Allah itu Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim yang maha pengasih. Allah itu sekali-kali tidak akan menzalimi kita.
melainkan apa yang Allah berikan pada kita, sama ada baik pada pandangan mata kita ataupun buruk pada pandangan mata kita, yang sebenarnya itu semua adalah dalam bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Sekiranya kita percaya kepada Allah dan sekiranya kita beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang telah kita baca dalam kelas-kelas yang terdahulu, ajaibnya, hebatnya hidup seorang mukmin, hidup seorang muslim ini, jika dia ditimpa perkara yang dia disukai, kita dapat perkara-perkara yang kita suka, menggembirakan kita, lalu kita bersyukur, maka itu baik untuk kita. Dan seandainya kita ditimpa sesuatu yang kita tidak suka, sakit, kekurangan harta benda, ditimpa musibah dan seumpamanya, sesuatu perkara yang tidak menggembirakan kita, maka kita bersabar, kita reda kepada ujian Allah, itu juga baik untuk kita. Maka dalam apa juga keadaan yang sebenarnya bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka apa saja keadaan yang menimpanya itu adalah baik untuk dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita masih lagi diuji dalam fasa PKP ini, kita masih lagi diuji untuk nak memutuskan rantaian COVID-19 ini. Maka banyak-banyakkanlah kita meletakkan kepercayaan, penggantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan kemudiannya sebagaimana pada slot yang sebelum ini yang kita dah bacakan tentang langkah pencegahan daripada penyakit berjangkit, daripada wabak. Inilah hadis yang telah kita baca dalam kelas yang terdahulu. Nabi SAW menceritakan tentang penyakit. Dan Nabi katakan ia adalah satu azab. Azab yang mana Allah timpakan pada sebahagian umat-umat yang terdahulu. Wabak ini, tuan-tuan puan-puan, apa juga namanya, kita sebut sebagai taun, kolera, coronavirus, apa saja wabak, influenza dan seumpamanya. Jadi wabak ini yang sebenarnya ia adalah satu azab yang Allah timpakan kepada sebahagian umat-umat terdahulu. Dan azab ini masih lagi ada, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya sebagai satu bentuk ujian untuk nak mengingatkan mereka kembali kepada Allah. Maka dalam hadis yang telah kita baca, Nabi SAW 1400 tahun dahulu, di saat ilmu perubatan mungkinlah kita katakan tidak secanggih ilmu yang ada sekarang ni, mungkin. Tetapi di zaman tersebut, di zaman yang mana mikroskop belum ada, kita pun tak nampak lagi kuman-kuman dan seumpamanya, Nabi SAW telah mengkhabarkan pada kita, jika berlaku wabak di sesuatu tempat, jangan kita masuk ke tempat tersebut, jangan kita pergi ke situ. Dan seandainya orang penduduk setempat yang mana berlaku wabak itu, jangan dia keluar daripada kawasan itu. Inilah yang sebagaimana saya sebut kepada tuan-tuan puan-puan dalam pelajaran yang lepas, yang kita sebut sebagai kuarantin. Pada hari ini, kaedah ini kita sebut sebagai kuarantin. Kita sebut sebagai seumpama lockdown. Orang yang berada di dalam, yang berada di tempat wabak itu berlaku, jangan dia keluar. Dilarang untuk dia keluar daripada kawasan tersebut. Supaya tidak tersebar lebih luas wabak ini. Dan orang yang berada di luar kawasan di mana wabak ini berlaku, maka jangan dia masuk ke kawasan tersebut. Ini tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan antara cara yang pada hari ini, kaedah yang diguna pakai dan diperakui oleh pakar-pakar perubatan, tetapi sebenarnya telah diceritakan dalam Islam 1400 tahun yang dulu. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya, masih lagi dalam bab pencegahan daripada wabak. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam
annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini tuan-tuan dan puan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Satu ketika, satu hari, Aisyah bertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Bermaksud tuan-tuan dan puan, penyakit taun ini, wabak daripada penyakit taun ini, dia bukan perkara yang baru. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini, penyakit ini telah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawapan Nabi tentang penyakit taun ini, tentang wabak ini? Nabi katakan, annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha', bahawa taun ini adalah satu azab yang Allah hantar kepada siapa yang Allah kehendaki. Wabak, penyakit yang berjangkit, penyakit yang merebak ke seluruh, kita kata, dunia, ke seluruh, kita kata, tempat-tempat di seluruh dunia ini. Maka ini adalah satu azab yang Allah hantarkan kepada umat manusia. Di satu segi, dia adalah azab. Tetapi pada satu segi yang lain, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan ta'un itu sebagai satu rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka kita ambil setakat ni dulu hadis ni. Dalam hadis ni kalau kita perhatikan, penyakit yang berjangkit ataupun kita kata wabak yang berlaku kepada umat manusia, ada dua keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan di sini. Yang pertama, pada wabak itu adalah sebagai satu azab kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Pada satu pihak yang lain, kepada orang-orang yang beriman, Allah jadikan dia sebagai satu rahmat. Satu perkara, satu keadaan, tapi dua situasi yang berbeza, dua hal yang berbeza. Wabak-wabak yang sama juga, tetapi dua keadaan yang berbeza. Bagi orang yang Allah kehendaki, wabak itu menjadi azab baginya. Bagi orang-orang yang beriman, wabak itu menjadi rahmat baginya. Di sinilah tuan-tuan puan-puan, satu perkara yang kita wajar untuk insafi, bahawa penyakit yang Allah timpakan kepada umat manusia itu, walaupun dia adalah penyakit, dia mengakibatkan kesusahan pada hidup kita. Dia mengakibatkan penderitaan pada hidup kita. Kesakitan, dia mengakibatkan kematian. Mungkin di kalangan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita rapat. Tetapi sedarlah bahawa itu semua adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang menderhakai Allah, ia menjadi satu azab. Kerana itu, tuan-tuan dan puan, jika tuan-tuan dan puan masih ingat, suka saya ingatkan sekali lagi, sekiranya dalam kita diuji oleh Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Sekiranya sebelum ini mungkin kita alpa, lalai, lupa. Tetapi bila kita diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan kekurangan harta benda, dengan kehilangan orang yang kita kasih, dan ujian itu menjadikan kita kembali kepada Allah, semakin dekat pada Allah, itulah rahmat yang Allah kurniakan pada kita. Dan dengan rahmat itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dengan penyakit itu, dengan musibah ujian ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah angkat darjat kita. Maka inilah rahmat, inilah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Adapun kepada mereka yang derhaka pada Allah, mereka yang alpa, mereka yang lalai,
apabila Allah uji mereka dengan ujian-ujian berbentuk wabak, berbentuk kita kata penyakit, kekurangan harta benda dan seumpamanya, ujian-ujian itu semakin mendekatkan diri mereka, semakin menjauhkan mereka daripada Allah. Bila diuji, mereka memaki-maki, menyalahkan Tuhan. Mereka merungut, mereka mengeluh. Bila diuji, macam-macam kerosakan-kerosakan yang berlaku, penderaan, sebagaimana tuan-tuan perempuan, kita mohon Allah peliharalah kita daripada azab ini, daripada bala ini. Ada yang kalau kita perhatikan bila ditimpa ujian coronavirus ini, ada yang keluarganya jadi berantakan, jadi penderaan dan seumpamanya, menjadi kita kata sakit pada mental, sakit pada jiwa. Maka bersyukurlah kepada Allah bagi orang-orang yang Allah kasih dia kembali mendekatkan diri pada Allah. Hanyalah dengan mendekatkan diri pada Allah, jiwa kita akan tenang. Hanyalah dengan kita kembali meletakkan kepercayaan pada Allah, jiwa kita akan tenang. Keserabutan kita, kegelisahan kita akan dapat dikawal. Dan kita akan mampu untuk nak mengatasi ujian COVID-19 ini dalam keadaan yang waras dan dalam keadaan yang tenang jiwa kita. Baik. Kemudian kita sambung lagi bacaan hadis ini. Tadinya kita sebutkan penyakit wabak yang berlaku, dia ada dua keadaan. Satu, sebagai azab kepada orang yang Allah kehendaki. Yang keadaan yang kedua, dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi katakan lagi, falaisa min abdin yaqa'u ta'un, maka tidaklah seseorang hamba itu yang dia berlaku ta'un pada tempat dia. Fayamkuthu fi baladihi sabiran, maka dia tetap tinggal di tempat dia, di negeri dia, di kampung dia dengan penuh sabar. Ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dengan dia yakin bahawa tidak akan menimpa dia melainkan apa yang telah Allah tentukan, takdirkan untuk dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya seperti pahala syahid. Apa maksud hadis Nabi ini? Nabi katakan, sesiapa di kalangan manusia ini, bila Allah uji dengan ditimpakan penyakit ta'un di tempat dia, di kampung halaman dia. Contoh, kita tinggal di satu kawasan A. Takdir Allah, penyakit ta'un itu bermula di situ. Wabak penyakit ta'un ini bermula di situ, di kampung A. Maka semua penduduk yang berada di kampung A, mereka mengetahui dan mereka faham petunjuk Nabi SAW. Nabi katakan, orang yang berada di tempat berlakunya wabak, jangan dia keluar daripada tempat dia tu. Jangan dia lari daripada tempat yang berlakunya wabak. Sebab dia memang telah berada di kawasan tersebut. Dan orang yang berada di luar kawasan, jangan dia masuk di situ. Maka penduduk kampung A ni, bila mana mereka tahu dan mereka yakin dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis ni, ta'un berlaku di satu kawasan di kampung A itu contohnya, maka mereka tinggal di kampung tersebut. Mereka tetap tinggal di kampung tersebut dengan sabar. Dan mereka meyakini tidak akan menimpa mereka melainkan apa yang Allah tetapkan. Jadi apabila satu-satu tempat itu, contohnya tuan-tuan perempuan, berlaku wabak, tidaklah semua orang ditimpakan penyakit itu. Ta'un contohnya. Tidaklah semua orang ditimpa penyakit itu. Kebanyakannya ditimpa. Dan ada juga yang mungkin kita kata terselamat. Perkara ini mengikut kehendak Allah. Jadi orang-orang yang berada di tempat berlakunya wabak itu, dia tinggal di tempat kampung halaman dia itu dengan sabar. Dan dia yakin tidak akan menimpa dia melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dia. Maka dia mendapat pahala seperti pahala
pahala syahid. Di sini tuan-tuan perempuan ada beberapa perkara yang suka saya tambah untuk kita jelaskan lagi kefahaman dalam bab ni insya-Allah. Pertamanya saya nak sebutkan, bila kita sebut penyakit ni sama ada penyakit yang berjangkit seperti mana wabak ni, ataupun penyakit yang biasa-biasa saja. Penyakit ni dia termasuk ujian Allah. Sakit mata, sakit gigi, sakit jantung, kencing manis, ataupun penyakit taun, influenza, COVID-19, apa saja jenis penyakit. Penyakit ni adalah ujian Allah. Penyakit ni hanya Allah yang berkuasa memberi penyakit, dan hanya Allah juga yang berkuasa untuk menghilangkan penyakit tersebut, menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan perempuan, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Allah katakan, wa in yamsaskallahu bidurrin, dan sekiranya Allah menimpakan kepada engkau kemudaratan. Mudarat ni sakit kepala, mudarat. Kencing manis, darah tinggi, mudarat. Kita kemalangan, orang yang kemalangan, mudarat. Semua tu masuk dalam kemudaratan. Maka Allah katakan, apabila Allah menimpakan kemudaratan padamu, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang boleh menghilangkan kemudaratan tersebut melainkan Allah. Maka inilah yang saya sebutkan tadi, penyakit adalah ujian Allah, dan hanya Allah yang berkuasa untuk memberi penyakit. Hanya Allah juga yang berkuasa untuk menghilangkan penyakit itu. Manfaat dan mudarat hanyalah di tangan Allah. Ini perkara pertama yang kita kena yakin, kita kena sedar. Baik. Apabila kita mengetahui, apabila kita yakin bahawa penyakit ini datang daripada Allah, maka sesiapa yang ditimpakan penyakit tersebut, sesiapa yang diuji dengan penyakit tersebut, semua ini yang sebenar telah berada dalam takdir Allah. Sebelum kita diciptakan, tuan-tuan perempuan, sebelum langit dan bumi dijadikan, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dijadikan, Allah telah menulis takdir setiap makhluk. 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir untuk setiap makhluk. Allah menulis takdir setiap makhluk ini, tuan-tuan dan puan, adalah berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna. Bahawa si fulan nantinya dia begini, nantinya dia begini, nantinya dia begini. Takdir Allah ni saya nak sebutkan, tuan-tuan dan puan, takdir Allah bukan paksaan, tetapi takdir Allah merujuk kepada ilmu Allah yang maha sempurna. Walaupun sesuatu itu belum lagi berlaku, tetapi ilmu Allah yang maha sempurna telah mengetahui dia ni akan jadi macam ni, dia ni akan jadi macam ni, dia ni akan jadi macam ni. Seumpama, tuan-tuan perempuan, saya sebutkan dalam pepatah Melayu ada menyebut, sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina. Seseorang yang alim, tinggi ilmunya dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, orang yang alim tentang ikan, nah, ataupun tentang perkara-perkara yang lain, dia tengok saja dia tahu, oh tu jantan tu betina tu. Kalau contoh orang yang bela itik, kita tahu nak tengok itik ni hak mana jantan, hak mana betina, nak tengok di mana bila kita beli anak itik contohnya. Tapi bagi orang yang dia memang hari-hari dia duduk bela itik, bagi makan itik, dia duduk bermain dengan itik, dia tahu, oh, tu jantan tu betina tu. Kita nak tengok pun kita tak tahu sebab kita tak ada ilmu dalam bab tu. Maka di sini saya nak sebutkan, tuan-tuan puan-puan, kalaulah manusia ini makhluk yang Allah jadikan, Allah berikan kita sedikit ilmu, tapi bagi orang yang alim dalam sesuatu bidang, dia tahu perkara ni lazimnya begini. Jadi kalau manusia yang diberikan Allah ilmu yang sedikit ini, kita boleh menilai sesuatu perkara, oh selalunya macam ni, selalunya macam ni. Maka bagaimanakah kita kata apa?
ilmu Allah yang maha luas. Allah yang menjadikan kita dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Baik, kembali kepada tajuk kita ni. Mereka yang ditimpakan ujian, penyakit, semua ni termasuk dalam takdir Allah. Cuma takdir Allah itu rahsia. Takdir Allah ini tidak ada siapa yang mengetahui. Kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu hari ini rezeki kita di mana. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita hari ini. Tetapi kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Sebagai contoh, bila kita menghadapi COVID-19 ini, kita berada di kawasan, contoh Perlis, Kedah, Perak, Kuala wilayah persekutuan dan seumpamanya. Penyakit COVID-19 ini di Perlis ada, di Kedah ada, di Perak ada, seluruh negeri di Malaysia berlaku. Seluruh tempat di seluruh dunia ada penyakit-penyakit ini, yang ditimpakan penyakit-penyakit ini. Tetapi bukanlah semua orang kena penyakit tersebut. Walaupun penyakit ini berlaku di sini, berlaku di sini, berlaku di sini. Tapi tidaklah semua orang kena penyakit tersebut. Dan setiap orang yang beriman ini, pada dirinya dia ada keyakinan tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah tetapkan. Bermaksud, sekiranya Allah takdirkan penyakit itu menimpa kita, maka dia bersabar, dia redha, dia usaha, dia ikhtiar untuk merawat, untuk mengubat. Tetapi dia tidak akan melakukan satu-satu perkara yang menyalahi perintah Allah dan Rasul. Maka di sinilah tuan-tuan puan-puan saya nak sebutkan, kita tidak tahu sama ada apa ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Dalam bab menghadapi COVID-19 ini, bila Allah perintahkan orang yang berada di tempat wabak ni tetap berada di situ, maka orang yang berada di tempat berlakunya wabak, dia tetap tinggal di situ dengan sabar dan dengan keyakinan tidak akan menimpa dia melainkan apa yang Allah telah tentukan untuk dia. Dia dah usaha ikhtiar jaga kebersihan, dia pakai mask, dia ambil langkah-langkah pencegahan semua sebagaimana yang diperintahkan oleh pengamal perubatan, seperti mana yang disarankan oleh pengamal perubatan, seperti mana yang diperintahkan oleh pemimpin negara kita. Dia dah buat semua tu. Maka dia berada dalam kawasan yang berlakunya wabak ini dengan sabar, dengan keyakinan akan apa yang berlaku adalah takdir Allah. Dia sabar pada ketentuan Allah, maka dia mendapat pahala syahid. Jadi ini kalau kita perhatikan satu ganjaran yang besar yang Allah kurniakan pada mereka yang ditimpa ujian. Jadi kita hanya usaha, ikhtiar sekadar yang kita mampu. Maka jika Allah takdirkan kita diuji dengan sekian-sekian perkara, kita sabar dan kita redha. Dan sekiranya Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya masih lagi dalam bab menjaga diri daripada wabak ini, daripada penyakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumrid 'alal musih. Dalam hadis ini Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la turidul mumrid 'alal musih. Apa maksud dia? Nabi kata, janganlah diberi minum unta yang sakit bersama unta yang sihat. Apa maksud cerita unta pula ni? Cerita unta nak bagi unta minum ni. Jadi dalam hadis ni, walaupun menceritakan tentang unta, tetapi dia tidaklah mengkhususkan pengajaran daripada hadis ni, tidaklah dikhususkan kepada unta semata-mata, tidak. Tetapi pengajaran yang nak diambil di sini bagaimana Nabi katakan jangan diberi minum unta yang sakit bersama unta yang sihat. Maksud dia jangan kita campurkan haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Kenapa? Kerana untuk nak mengelak daripada tersebarnya wabak ataupun penyakit kepada unta yang sihat.
Maka kalaulah haiwan ternakan, Nabi SAW memberi saranan yang demikian, yang begini. Maka lebih-lebih lagi kita katakan manusia. Kalau haiwan sendiri Islam jaga, unta ni sihat, unta ni tak sihat, jangan bagi dia bercampur sekali. Jangan bagi dia tidur sekali. Jangan bagi dia makan sekali. Jangan bagi dia bermain sekali. Kalau haiwan ternak itu sendiri, Islam titik beratkan penjagaan kesihatan kepada mereka, haiwan-haiwan ini. Apatah lagi kita manusia, umat yang mulia. Maka di sini tuan-tuan puan-puan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, apa antara pengajaran yang dapat kita ambil? Pertama, sekali lagi kita sebutkan penyakit daripada Allah dan hanya Allah yang berkuasa menghilangkan penyakit ini. Tetapi penyakit datang dengan sebab. Ada proses yang menyebabkan berlakunya penyakit itu di tempat sekian. Baik, sebagai contoh tuan-tuan puan-puan, contoh yang mudah saya nak bawakan kepada tuan-tuan puan-puan, kita katakan dan kita yakin rezeki Allah yang beri kepada kita. Rezeki Allah yang bagi. Makanan, minuman, sihat tubuh badan. Rezeki ni Allah yang bagi. Tetapi rezeki ni, nasi goreng yang kita makan sahur tadi contohnya. Ataupun air teh yang kita minum sahur tadi. Ataupun bihun sup yang kita berbuka puasa semalam. Rezeki yang kita peroleh ni, dia bukan turun dari langit. Rezeki memang Allah yang bagi. Allah yang bagi rezeki. Tetapi rezeki itu tidak turun dari langit. Bukanlah kita mohon, ya Allah, bagi aku makan nasi goreng. Nasi goreng turun depan mata. Tak payah nak buat apa-apa. Ya Allah, aku lapar, bagilah aku makan. Makanan turun dari langit. Malaikat Jibril bawa turun daripada langit. Tidak. Rezeki itu daripada Allah, tapi dia datang dengan proses. Dia datang dengan sebab. Apa yang kata sebab itu? Kita bekerja, kita ada duit, kita beli beras, kita masak nasi, kita masak lauk, ataupun kita tak masak, kita terus beli di kedai. Lalu kita dapat sebungkus nasi goreng, mi goreng dan seumpamanya, kita makan. Rezeki itu dia datang dengan proses, dia datang dengan sebab. Begitu juga penyakit. Penyakit itu sememangnya datang daripada Allah, tapi dia datang ada saluran dia, ada jalan dia. Kalau sewaktu kita belajar sains, tuan-tuan puan-puan, di sekolah rendah mungkin, wallahu alam, tapi di sekolah menengah kita ada belajar sains juga. Bila kita belajar sains, kita faham bahawa udara di sekeliling kita ini, ada udara yang bersih, ada udara yang tercemar. Udara yang tercemar ini sama ada dengan kotoran-kotoran, dengan bahan kimia, asap daripada lori dan seumpamanya, pembakaran yang terbuka, udara yang tercemar. Orang yang bersin, dia tak tutup mulut dia. Kita duduk dalam lift, suasana yang pengudaraan dia tu tak keluar masuk. Maka bila kita berada dalam lift, ada orang yang batuk-batuk, dia tak tutup mulut. Ada orang yang bersin, dia tak tutup mulut. Maka apa yang dia keluarkan daripada hidung dia, daripada mulut dia, bukan semata-mata kita kata udara, karbon dioksida, tapi juga kuman-kuman, virus-virus, yang mana nanti orang lain sedut udara, orang lain tarik nafas, boleh masuk kot hidung dia, boleh masuk ke paru-paru dia dan seumpamanya. Maka di sini saya nak sebutkan, bila kita belajar sains, sains menunjukkan, sains membuktikan bahawa kuman ini dia boleh tersebar melalui udara. Kuman ini dia boleh tersebar melalui sentuhan. Kuman ini dia boleh berada di mana-mana tempat. Contoh saya nak bagi pada tuan-tuan puan-puan untuk lebih jelas. Kita dalam satu keluarga, ibu, ayah, adik, kakak dan seumpamanya. Tiba-tiba abang kita sakit mata, abang kita ataupun anak sulung sakit mata.
Bila sakit mata ni selalu mata kita berayang, mata kita merah dan kadang-kadang dia nak jadi gatal, kita duk tenyih mata kita dan seumpamanya. Kadang-kadang kita ambil tola, kita lap mata kita ataupun lepas mandi kita guna tola tu lap muka apa-apa semua tu. Baik. Datang pula adik ataupun anak yang kedua, anak yang ketiga dan seumpamanya, dia guna tuala yang abang dia guna. Dia pun lap badan, lap muka dan seumpamanya. Asalnya si abang saja yang sakit mata. Tapi kemudian si adik sakit mata. Dah bertaik mata. Bila bangun tidur tu tak boleh nak buka mata. Pasal taik mata ni banyak melekat dekat mata. Lepas tu lagi, seorang lagi pula. Kita katakan penyakit tu berjangkit. Kenapa? Daripada abang yang mula sakit mata. Kemudian adik pun sakit mata. Kemudiannya kakak pun sakit mata. Yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan, yang sebenarnya kita katakan penyakit itu dia bukan berjangkit, dia bukan pindah dengan sendiri daripada kawan ni ke kawan tu, ke kawan ni ke kawan ni. Tak. Penyakit itu dia datang daripada Allah. Tetapi bila kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak mengambil langkah-langkah pencegahan, tuala yang digunakan oleh abang tadi ni, anak sulung tadi ni, adik pun guna, kakak pun guna, semua pakai duk share tuala tersebut. Maka kuman yang ada di tuala tersebut ataupun mungkin tempat bantai yang abang guna untuk nak tidur, sagi adik ambil peluk, sagi adik ambil main. Maka kuman yang ada di sarung bantal itu kena pada tangan adik, kena pada tangan orang lain, dia pun sagi tenyih mata dia, tenyih muka dan seumpamanya. Maka ini yang kita kata penyebab kepada penyakit berlaku kepada adik, berlaku kepada abang, berlaku kepada seluruh ahli keluarga. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kita cuba renung, kita cuba fikirkan, di hospital para doktor, para jururawat adalah orang yang sangat berani. Berani kerana apa? Kerana mereka hari-hari berhadapan dengan orang yang sakit. Orang yang batuk kering, TB. Orang yang sakit jantung. Orang yang kita kata kencing manis. Orang yang penyakit kulit. Para doktor dan jururawat adalah orang yang hari-hari berdepan dengan orang yang berpenyakit. Macam-macam jenis penyakit. Penyakit kronik, penyakit tak kronik. Macam-macam jenis penyakit. Tetapi para doktor dan jururawat ini tetap kita kata hari-hari masih lagi sihat, alhamdulillah, sihat tubuh badan, kuat untuk bekerja, untuk nak menolong orang-orang yang sakit. Kenapa doktor-doktor ini ataupun jururawat ni tak ada yang kena penyakit? Bila jumpa dengan orang yang penyakit TB, orang yang duk batuk dan seumpamanya, kenapa mereka tidak terkesan dengan penyakit-penyakit ini? Kerana mereka mengamalkan langkah pencegahan. Sebelum nak berjumpa dengan pesakit, basuh dulu tangan dengan sabun, cuci bagi bersih. Alatan-alatan yang mereka gunakan, mereka sterilkan dulu, panaskan dulu, masak dulu bagi buang kuman. Bila nak mendekati pesakit, mereka pakai mask, tutup hidung, tutup mulut. Kemudian setelah berjumpa dengan pesakit, buang mask tu, buang sarung tangan yang dah diguna pakai. Baju yang mereka pakai jika berjumpa dengan pesakit-pesakit yang kronik ni, baju yang mereka pakai, tanggalkan baju tersebut. Jadi ini semua adalah langkah-langkah pencegahan untuk nak mengelak daripada kena penyakit tersebut. Penyakit memang datang daripada Allah, tetapi Allah mengajarkan kita setiap satu perkara itu ada sebab yang menjadikan dia ni ditimpa penyakit, dia ni ditimpa penyakit. Ada sebab yang bawa kepada penyakit tersebut. Tetapi dia datang daripada Allah. Cuma pada sebab itu, proses itu, ini yang Allah ajarkan kita. Ini yang telah Nabi SAW sampaikan pada kita. Bagaimana dalam kita nak membendung satu-satu penyakit itu, untuk kita menggunakan akal fikiran. Menggunakan akal fikiran. Bukan semata-mata kita membabi buta, penyakit ini daripada Allah,
Kalau Allah takdir nak kena penyakit, duduk dalam gua pun sakit juga. Kan? Kadang-kadang lah tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang setengah-setengah orang kita yang maaf kata suka mengambil mudah urusan agama. Penyakit ni daripada Allah. Kalau nak kena penyakit, kena juga. Jadi dia tak ambil langkah-langkah pencegahan. Dia kata kalau nak kena juga. Kalau menyorok dalam gua pun kena juga. Siapa tu lah. Contohnya. Jadi orang-orang yang begini adalah orang-orang yang tidak mengambil pelajaran daripada agama. Nabi tidak mengajarkan kita untuk sembrono tawakal, membabi buta tanpa kita menggunakan akal fikiran kita. Allah berikan pada kita akal. Allah berikan pada kita kepandaian. Allah berikan pada kita ilmu. Dengan ilmu ini kita fikir bagaimana cara berlaku begini. Bukanlah semata-mata kita tadah tangan, mohon doa pada Allah, lepas tu kita goyang kaki. Tak ada usaha apa, tak buat usaha apa. Nabi SAW sendiri pun dalam peperangan, Nabi tanya pandangan para sahabat, di mana tempat kita nak camp, kita nak berkemah, di mana tempat kita nak begini, di mana tempat kita nak begini. Dalam perkara-perkara yang Nabi nak lakukan, dalam perkara-perkara yang para sahabat nak lakukan, mereka mesyuarat, berbincang untuk nak mengambil pandangan yang lebih tepat, lebih baik. Jadi Nabi SAW kalau kita boleh fikirkan, Nabi sebagai seorang Rasul boleh saja Nabi nak mohon pada Allah, ya Allah musnahkanlah, binasakanlah orang kafir semuanya. Nabi boleh berdoa begitu. Boleh Allah nak hapuskan seluruh umat yang kita kata engkar derhaka. Tapi bukan begitu prosesnya. Nabi SAW melalui fasa getir, fasa jatuh bangun, barulah Nabi mencapai kejayaan. Begitulah juga lumrahnya pada kita hari ini. Dia bukanlah rezeki yang turun dari langit, bukanlah kesihatan tu yang kita minta kepada Allah sihat, tapi kita ni dengan makan tak jaga, tidur yang melampau dan seumpamanya, lalu kita nak sihat. Kita tak bersenam, kita tak exercise dan seumpamanya. Maka di sini tuan-tuan puan-puan, apa yang saya nak fahamkan pada tuan-tuan puan-puan adalah, pertama, penyakit daripada Allah. Hanya Allah yang memberi kita penyakit dan Allah juga yang berkuasa menghilangkan penyakit. Tetapi penyakit itu dia datang dengan sebab. Ada dia punya saluran yang menyebabkan berlakunya penyakit itu. Untuk nak menghilangkan penyakit itu juga dia ada proses, dia ada sebab yang perlu kita cari, perlu kita teliti. Sebagaimana pakar perubatan sebutkan, COVID-19 ini, bila kita senantiasa basuh tangan kita dengan sabun, dia dapat melumpuhkan COVID itu daripada merebak. Jadi kita masing-masing kena jaga kesihatan, pakai mask kita dan seumpamanya. Itu yang kita kata usaha ikhtiar kita tu. Dalam kita nak mengelakkan diri kita daripada penyakit. Jadi itu ikhtiar kita. Dan kita bertawakal kepada Allah atas apa yang berlaku. Kita serahkan kepada Allah. Maka seandainya Allah takdirkan kita ditimpa penyakit, tak apa, kita sabar, kita redha. Itu jadi kafarah untuk kita. Dan kalau kita selamat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, yang terakhir untuk pagi ni, tuan-tuan dan puan, kita tengok lagi hadis yang seterusnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ghattul ina wa awqus siqa fa inna fi sanah lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita aw siqa laysa alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba. Hadis rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katakan, ghattul ina wa aukus siqa. Tutuplah bekas makanan, bekas minuman kamu. Nabi kata.
makanan kita, minuman kita. Contoh kita masak gulai, kita masak sup ayam, kita masak tom yam, kita masaklah apa yang kita masak. Kemudian minuman kita bancuh teh o, kita bancuh teh ais, kita bancuhlah apa pun air. Ataupun kalau tak bancuh pun air kosong, air minuman kita. Semua bekas makanan, semua bekas minuman, Nabi perintahkan untuk kita tutup bekas makanan tu. Jangan kita biar terdedah, jangan kita biar terbuka macam tu. Jadi kena tutup bekas makanan, tutup bekas minuman. Nabi katakan fa inna fis sanah lailatan, kerana pada satu tahun, setiap tahun ni dia ada lailatan, dia ada satu malam, yanzilu fiha waba, yang mana akan turun wabak, penyakit. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita' aw siqa'in laisa alaihi wika' illa nazala fihi min dhalikal waba. Pada setiap tahun ini dia ada satu malam yang mana Allah turunkan wabak kepada umat manusia. Dan tidaklah wabak ini dia melalui bekas makanan, bekas minuman yang tidak ditutup, melainkan wabak itu akan jatuh ke makanan ataupun minuman tersebut yang tak ditutup ni, dia akan masuk dalam tu. Jadi di sini tuan-tuan dari satu segi nak menunjukkan tentang kita kata apa? Penjagaan kesihatan, penjagaan dari segi kebersihan. Maka perkara inilah yang kadang-kadang banyak kita tinggalkan. Sebagai contoh tuan-tuan puan-puan, sedari dulu 1400 tahun yang lampau, Nabi SAW telah mengajarkan kita kebersihan. Sebelum makan, kita basuh tangan. Kita jaga kebersihan tangan kita, jaga kebersihan serba-serbi diri kita ni. Tapi bila perintah Nabi ini kita baca, kita dengar, tapi tidak kita ambil berat. Basuh tangan ni lah, tak apa, bersih dah tangan ni, tak apa, elok dah tangan ni, tak apa pun. Kita makan tanpa kita basuh tangan. Kita buat-buat kerja, pegang hak nu, pegang hak ni, lagi makan nasi, makan macam tu je. Kita tak basuh tangan. Kita ambil mudah, kita ambil sambil lewa perintah Nabi. Tapi pada hari ini, bila Allah uji kita dengan COVID-19 ni, inilah satu perkara yang sangat-sangat kita titik beratkan. Nak masuk mana-mana tempat pun hand sanitizer kena ada, kena cuci tangan kita. Sebelum nak makan, sebelum nak minum dan seumpamanya, senantiasa kita basuh tangan. Ni kalau kita pergi market, kita pergi pasar raya dan seumpamanya beli barang, balik rumah lagi. Sebelum kita letak barang saja di dapur contoh, terus nak kena pergi mandi. Sabun badan, shampoo kepala. Sebab COVID-19 tu kita bimbang, dekat rambut pun ada, dekat tubuh badan pun ada, dekat pakaian pun kita bimbang ada. Jadi balik-balik rumah tu terus kita mandi. Tak tunggu apa dah. Tak boleh dah nak pergi main dengan anak dulu ke. Anak nak main peluk kita ke. Tak boleh. Terus kita pergi mandi. Sebab kita tak mau kalau lah mungkin kuman COVID-19 itu ada pada diri kita. Kita tak mau yang kita pun kena, segi anak pun kena sekali. Jadi di sini apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan puan-puan adalah Nabi SAW telah mengajarkan kita perkara-perkara ini. Dulu sewaktu saya mengaji di Universiti Al-Azhar dulu ni, di Mesir dulu, kita naik bas. Di dalam bas tu dia tampal poster cara untuk nak mencegah daripada penyakit taun. Salah satunya perkara yang dititik beratkan adalah senantiasa membasuh tangan kita. Basuh tangan kita ni sebelum nak makan dan seumpamanya. Perkara yang simple, tapi bila kita tidak titik beratkan, kita tidak laksanakan, musibah besar yang menimpa kita. Satu wabak yang kita kata membawa kematian menimpa umat manusia bila perkara yang kecil ni kita tak jaga. Begitulah juga pada hadis yang kita baca ni. Dalam bab tudung makanan, tutup makanan, dia adalah satu perkara yang perlu. Maka tuan-tuan perempuan,
Saranan saya untuk diri saya sendiri, untuk tuan-tuan perempuan juga, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah tidak akan menzalimi kita, melainkan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah telah ajarkan kita semua perkara yang kita perlukan untuk hidup di dunia ni. Untuk kita nak dapat kesihatan, untuk kita nak dapat ketenangan jiwa, untuk kita nak dapat kebahagiaan, murah rezeki dan seumpamanya. Semua itu perkara yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tapi kalau kita lupa, kita tinggalkan petunjuk Allah, kitalah yang akan rugi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak sama-sama kita dapat manfaat, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.